Berita perdana malam ini kita dahului dengan perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. 2 lagi kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes ramai 129 orang setakat ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media petang tadi. Pada hari ini Selasa 6 Syakban 1441 Hijrah bersamaan 31 Mac 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 2 kes baru yang telah disahkan COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini ialah 129 orang. Kes 128 berumur 36 tahun adalah isteri kepada kes 111. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan telah mula mengalami sakit kepala dan sel semak pada 27 Mac 2020. Kes 129 berumur 25 tahun telah pulang dari Phuket, Thailand pada 20 Mac 2020 dengan menaiki pesawat BI520 tempat duduk 33H. Beliau telah mula mengalami demam panas pada 30 Mac 2020. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, pada hari ini 7 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 45 orang. Ini bermakna terdapat 83 kes yang sedang dirawat di pusat berkenaan. Daripada jumlah tersebut, 3 orang masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat tersebut, di mana salah seorang daripadanya sekarang memerlukan bantuan mesin tambahan iaitu heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, seorang lagi masih dalam pemantauan rapi dan selebihnya dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin mengongsikan pada masa ini seramai 854 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 1424 orang telah pun menamatkan tempoh kuarantin dan berada dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 6,421 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan yang membawa kepada nisbah 1 orang dalam 67 penduduk negara ini telah dibuat pemeriksaan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa ataupun melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Beberapa pihak tampil menghulurkan sumbangan untuk membantu kerajaan dalam usaha mengawal penularan COVID-19. Ikuti perinciannya seketika nanti, teruskan mengikuti berita perdana. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada pelbagai pihak sebagai tanggungjawab sosial korporat dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Suruhanjaya Republik Rakyat Bangladesh di negara ini menyumbangkan RM9,500 disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Vice Marshal Mahmud Hussein, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Pita Sendirian Berhad menyumbangkan RM50,000 disampaikan oleh Awang Haji Amir bin Haji Osman, Pengarah Urusan Pita Sendirian Berhad
Kedua-dua sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Jabatan Hal Ehwal Masjid pula menyumbangkan buku zikir dan doa-doa sebanyak 1,200 naskah untuk diberikan ke pesakit-pesakit di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong dan individu-individu yang menjalani pengasingan diri di fasiliti pengasingan diri serta di rumah. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, kepada Awang Haji Abdul Manab bin Haji Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Pusat Ehsan Al-Amiral Haja Mariam menyumbangkan 400 pasang baju scrubs. Sumbangan disampaikan oleh Pengeran Sarimah binti Pengeran Haji Abdul Latif, ahli pemegang amanah pusat berkenaan, yang diterima oleh Dayang Sofina binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Boston Sendirian Berhad pula menyumbangkan 100 katan mineral water dan 40 katan biskut. Sumbangan diserahkan oleh Awang Alvin Ku, Pengurus Pemasaran, Boston Sendirian Berhad, kepada Dayang Sofina binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Manakala Sabik Sendirian Berhad menyumbangkan 100 katan Saudi Hall Mill yang diserahkan oleh Pengeran Mukim bin Pengeran Haji Minudin, Pengurus Sabik Sendirian Berhad. Sumbangan diterima oleh Dayang Sofina binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian atau online bagi semua sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan 6, sekolah vokasional dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah-sekolah swasta bermula kemarin. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian boleh diakses sekiranya seseorang atau sesebuah keluarga mempunyai akses kepada internet. Platform dan aplikasi yang digunakan pakai pada masa ini ialah email, Google Docs, WhatsApp, video conference, Microsoft Teams dan platform media sosial yang lain, termasuk aplikasi telekomunikasi yang bersesuaian. Kaedah tersebut dilaksanakan bagi memastikan sesi pembelajaran diteruskan meskipun para pelajar berada di rumah masing-masing. Bagaimanapun, kaedah tersebut adalah tertakluk kepada kapasiti sekolah masing-masing. Dr. Syarul Tazrajiman bin Haji Tajuddin, penolong profesor di Universiti Teknologi Brunei, semua pembelajaran dilakukan menerusi dalam talian termasuk menyediakan soalan-soalan pembelajaran dan boleh diakses terus oleh para penuntut. Pembelajaran juga termasuk interaksi terus menggunakan kaedah video conferencing atau persidangan video. So their online presence will be monitored through online apps, as well as we have the video. So they have to be inside, right? So and they has to cover sufficient video lah, so that we can see the evidence that they are there. And on top of that, I think what we need to exercise is trust. In terms of other assessment, for example, if we do presentation and so on, we do a lot of group presentation as well. So group presentation works macam biasa. The student will share diorang punya videos if they want to share diorang punya videos, or they can share diorang punya screen. So in that case, examiner or the supervisor will be there to listen to diorang punya presentation, and at the end will give feedback and so on. And there will be the marking scheme will also be online. Sementara itu, dalam tinjauan kru RTB di Pusat Tingkatan 6 Tutong, pembelajaran secara dalam talian turut menggunakan pelbagai platform media sosial dan aplikasi telekomunikasi yang bersesuaian. Sebagai alternatif lain, pihak sekolah juga menyediakan home pack learning bagi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses kepada internet. Bagi guru-guru di Pusat Tingkatan 6 Tutong akan menggunakan aplikasi yang mudah diguna pakai oleh guru itu sendiri dan pelajar-pelajar bagi subjek masing-masing. Ini dapat dilihat apabila respon daripada pelajar-pelajar itu sendiri. Sebagai
kaedah yang terlebih dahulu digunakan ialah sebelum memulakan sesi pembelajaran pengajaran, guru-guru akan mengambil attendance. Ambil attendance bukan maksudnya attendance ditik macam biasa, attendance melalui handphone yang mengatakan pelajar-pelajar tersebut ada respon yang bersedia untuk mengikuti proses pembelajaran pengajaran pada hari tersebut, dan guru akan memulakanlah langkah-langkah pengajaran seperti mana yang tersedia di dalam sukatan pengajaran guru-guru pada setiap hari. Bagi pelajar yang tidak dapat akses internet di rumah, pihak sekolah melalui guru-guru subjek akan menyediakan home pack learning, yang mana home pack learning tersebut disediakan oleh guru-guru dan ditempatkan home pack tersebut di tempat yang dikhaskan. Manakala di peringkat sekolah rendah pula, RTB membuat tinjauan ke sekolah rendah Lambat Kanan Jalan 49 yang juga melaksanakan kaedah seumpamanya. Hanya 70% dari lebih 500 orang murid sekolah berkenaan dapat mengakses internet di rumah mereka. Bagi membantu murid-murid yang tiada akses internet, pihak sekolah juga menyediakan home pack learning. Hampir keseluruhan ibu bapa mempunyai mobile di mana mereka boleh akses PDF ataupun gambar-gambar yang telah disediakan oleh guru-guru melalui WhatsApp. Tambahan lagi, Microsoft Form masih boleh digunakan oleh ibu bapa dan murid-murid masih dapat menjawab soalan dari Microsoft Form kerana ia hanya diberikan link untuk mereka menjawab. Sama ada sepanjang hari, sama ada semasa ibu bapa mereka balik dari bekerja pun boleh sebelah malam, kerana ia tidak menggunakan aplikasi. Dalam pada itu, pihak sekolah juga telah mengaktifkan Pelan Kesinambungan Pembelajaran atau Business Continuity Plan BCP masing-masing bagi menjaga kesejahteraan guru-guru dan warga sekolah dengan memberikan kelonggaran bagi warga sekolah yang termasuk dalam kategori mudah terdedah seperti yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan, termasuk mereka yang sedang mengandung untuk bertugas dari rumah kediaman masing-masing atau work from home WFH. Pelaksanaan kaedah ini juga diselaraskan dengan kaedah Flexible Working Arrangements bagi semua warga perkhidmatan awam seperti yang dinyatakan di dalam surat keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 06/2020. Bagi sekolah-sekolah antarabangsa, pengajaran dan pembelajaran juga dilaksanakan secara dalam talian bermula pada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa mengambil berat akan kebajikan rakyatnya sama ada di dalam atau luar negara, lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia sekarang yang dijangkiti wabak COVID-19. Pemberita kami Azizi Ahmad telah menemu bual beberapa pelajar yang ketika ini masih berada di Australia. Ikuti temu bual eksklusif mengenainya. You share sama kami lah, kongsikan sama kami macam mana situasi kamu pada masa ni. So situasi di Canberra boleh dikatakan sama seperti situasinya di Brunei lah. Kes di Canberra ni dalam lingkungan 70 orang dan segala macam non-essential travelling and activities itu kena restricted, and then no public gatherings lah, not allowed macam tu. And then semua classes kami kena move to like online tutorials, online classes. And this year we're actually, they are really supportive. So they contact like all of the students ini, tanya khabar apa, and then suruh macam update kalau ada macam sakit ke, macam demam ke apa, suruh update. And then they inform us lah every steps and guide us all the way. So I really thank them lah for being supportive. Staying indoor ni, apa saja aktiviti you guys buat orang sebelum apa supaya kamu tidak boring apa? So macam indoor, to be honest, like if you think about it, there's
ada like banyak perkara yang boleh dibuat. Macam contohnya kami, like me and my housemate, banyaknya kami memasak je sebenarnya. Masakan rumah, and then exercise juga, do a little bit of aerobic dalam bilik kami, and then kadang-kadang lihat movie, and then ada je masanya mengulang kaji pelajaran. So we still have macam assessment yang mesti kami hand out, macam case topic write-ups, benda macam tu lah. So like instead of, since your partner job, instead of having to meet your partner, kami do it like online. Bagi semua orang di Brunei masa ni, obviously stay at home. Jangan takkan mengerohkan apa yang sudah berlaku di Brunei ni. Just stay at home, luangkan masa dengan keluarga, and also jangan panik. As you know, abis kita ni jurusan medical lah, jurusan kedoktoran atau. So maybe what can you say arah frontliners di Brunei ni, orang menjaga untuk untuk merawat pesakit-pesakit COVID di negara Brunei Darussalam ni? Jadinya saya pun selalu juga mendengar berita yang press conference di Brunei atau dari segi apa yang saya dengar pun Brunei berusaha untuk melawan dan mengawal penyakit COVID-19 ini dengan sebaik mungkin. Saya rasa Brunei masa ni, the frontliners terutama sekali, like they're doing the best as they could at the moment, and diorang pun selalu menambah baik setiap masa. Seperti macam baru-baru ni pun seperti tadi tahu, diorang sudah membina makmal baru, akan membuat pengasingan baru di pusat pengasingan baru di Tutong, talian 148. Jadinya saya rasa pun Brunei masa ni pun keep up with the current situation juga. So I think overall Brunei is doing good, dan kami juga ingin menyembahkan setinggi-tinggi kasih kehadapan Majlis Buah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Ismail Bolkiah, Maiz Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, bahawa dan juga kerajaan Baginda, kerana selalu memastikan, selalu memantau dan menjaga kesihatan kami, bukan saja penuntut tapi orang-orang Brunei yang lain yang berada bukan saja di Australia tapi yang di United Kingdom, Malaysia dan juga Brunei sendiri, atas semua usaha mereka dan semua itulah. Langkah-langkah kewaspadaan dan pengawalan masih perlu diteruskan, terutama sekali ketika pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara pada ketika ini. Dengan mempraktikkan amalan kesihatan yang baik pada setiap masa, penjarakan sosial atau social distancing serta mengelakkan diri dari berada di tempat sesak dapat membantu dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Dalam tinjauan RTB ke Tamu Kianggih yang biasanya menjadi tumpuan orang ramai khususnya untuk membeli barangan asasi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan pelbagai barang lagi, nasihat Kementerian Kesihatan untuk terus mengamalkan penjarakan sosial atau penjarakan fizikal semasa berada di tempat awam terus diambil berat oleh pihak-pihak tertentu di negara ini. Dalam pada itu, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan juga mengambil langkah dalam melaksanakan penjarakan sosial, antaranya dengan menandakan jarak selamat antara pembeli di samping mengelakkan bangku-bangku jualan dikerumuni oleh pembeli. Tempat duduk awam juga ditutup untuk mengelak orang ramai makan dan minum di kawasan berkenaan. Langkah tersebut disambut baik oleh orang ramai dalam sama-sama menyahut seruan Kementerian Kesihatan bagi mengawal dan mencegah penularan COVID-19. Sehubungan itu, orang ramai juga dinasihatkan agar mematuhi arahan-arahan oleh kementerian-kementerian agar penularan virus dapat dibendung di negara ini. Bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di negara ini, premis-premis makanan tidak dibenarkan untuk menyajikan makanan dan hanya dibenarkan untuk menyediakan makanan untuk dibawa pulang atau take away. Bagaimanapun, masih ada premis makanan yang ingkar mematuhi arahan tersebut
apabila didapati meneruskan perkhidmatan dine-in kepada pelanggan di kawasan Mukim Kilanas pada 22 Mac lalu. Tindak atas maklumat yang disedarakan keanggotaan Balai Polis Pusat Pasukan Polis Diraja Brunei telah menjalankan siasatan terhadap restoran terbabit. Pemilik serta pekerja restoran diarah ke balai bagi menjalani siasatan lanjut. Suspek pertama, seorang lelaki penduduk tetap bernama Fong Swee Chong berumur 51 tahun dan suspek kedua seorang perempuan warga negara Filipina bernama Jesusa Joy Balquin Di Guzman berumur 23 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 62A-2 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Tertuduh pertama telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM5,000 dan tertuduh membayar denda tersebut. Manakala tertuduh kedua akan menjalani sebutan kes selanjutnya pada tarikh 6 April 2020. Pasukan Polis Diraja Brunei tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan yang telah dikeluarkan pihak kerajaan dalam usaha negara membendung sepenuhnya penularan wabak COVID-19. Berdasarkan kepada nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ke arah membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan memaklumkan mengenai penangguhan sementara perkhidmatan-perkhidmatan di jabatan berkenaan iaitu perkhidmatan permohonan pasport negara Brunei Darussalam dan sesi temuduga bagi pemohon di bahagian permit masuk dan bahagian warga negara. Antara perkhidmatan yang masih diterima di Ibu Pejabat dan cawangan-cawangan jabatan berkenaan ialah penyambungan pas-pas imigresen bagi pas lawatan sosial, perniagaan, profesional, penuntut dan diplomatik, penyambungan pas kerja persendirian atau syarikat dan juga tanggungan, pengesahan pembatalan pas kerja dan tanggungan dan semua perkhidmatan permohonan di bawah bahagian warga negara, bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat dan bahagian kad pengenalan pintar. Bagi tujuan perkara tersebut, orang ramai dikehendaki menempah temujanji pada bahagian-bahagian tertentu melalui aplikasi QUp, talian telefon atau email seperti mana yang tertera. Sementara itu, kaunter penerimaan pemohon-pemohon yang terdapat di bahagian kad pengenalan pintar, bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat, bahagian warga negara dan bahagian permit masuk yang terdapat di Ibu Pejabat dan cawangan-cawangan hanya akan dibuka pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu saja bermula 8 pagi hingga 11 pagi dan 1:30 petang hingga 3 petang. Bagi kes-kes kecemasan dan sebarang pertanyaan, hubungi talian, email atau melayari laman sesawang seperti yang tertera. Pembaharuan lesen memandu dan lesen kenderaan kini boleh diproses semula di cawangan-cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos. Jabatan Perkhidmatan Pos mengumumkan perkara tersebut merujuk siaran akhbarnya pada Jumaat lalu berhubung penangguhan perkhidmatan membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan di cawangan-cawangan pos yang berkenaan. Para pelanggan disarankan supaya menggunakan perkhidmatan dalam talian atau online dengan melayari laman sesawang www.gov.bn atau menggunakan aplikasi mudah alih Transport BN. Bagi keterangan lanjut, hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan CSC menerusi talian yang tertera atau email kepada cscpost@post.gov.bn. Jabatan Urusan Haji memaklumkan penangguhan 4 sesi kursus ibadat haji sebagai usaha mengawal COVID-19 daripada terus merebak. Sesi kursus ibadat haji yang dijadualkan pada 3, 5, 10 dan 12 April 2020 ditangguhkan sementara kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi pertanyaan, hubungi Jabatan Urusan Haji melalui talian 2380559.
Merujuk siaran akhbar keluaran 17 Mac lalu mengenai pembayaran pencen-pencen termasuk pencen umur tua dan allowance melalui bank, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dalam siaran medianya memaklumkan pembayaran melalui bank ini ditawarkan sejak bulan Mac ini sebagai pilihan tambahan kepada semua penerima selain daripada pembayaran secara lazim melalui penghulu dan ketua kampung. Para penerima pencen dan allowance termasuk pencen umur tua yang ingin memilih kaedah pembayaran melalui bank adalah dikendaki untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari semua cawangan JAPIM seluruh negara walaupun dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di www.kkbs.gov.pn. Borang permohonan yang lengkap boleh dihantar melalui email bahagian.pencen@japim.gov.pn atau di peti khas yang ditempatkan di Ruang Legar tingkat 1 Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai perkhidmatan tersebut, orang ramai boleh menghubungi talian helpline 141. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja Indonesia yang lari dari majikan. Fajar Siding, 25 tahun, memegang nombor pasport C57955506. Sembarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Tutong di talian 42212006 atau talian Kecemasan Polis 993 atau melaporkannya ke balai-balai polis berdekatan.